Waalaikumsalam, Pak. Apa khabar kita? Baik. Katanya dari Parit ya? Ya, saya datang dari Parit. Apa ceritanya? Apa yang boleh kita sembangkan pagi ini insya-Allah? Silakan. Ya. Ajak saya datang ini ada untuk tanya pada Ustaz, yang mana saya ingin tahu yaitu tokoh di akhir zaman ini tentang Imam Mahdi. Adakah ini tokoh ini yang betul nak membawa Islam secara tulen? Ataupun ada tokoh-tokoh yang lain sebelum ini? Baik, terima kasih ya Cik Kamal. Soalan yang pertama. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita mendapat rahmat sempena kebetulan pada 1 Muharram ini 1442 Hijrah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat berkat. Jadi untuk memulakan apa-apa pada hari ini ataupun pada pagi ini, marilah kita sama-sama berniat untuk bertaubat dulu. Mudah-mudahan dengan taubat itu, bila kita hati kita telah bersih, insya-Allah Allah akan memudahkan kita untuk menerima hidayah, menerima taufik. Itu di antaranya lah. Jadi bercakap tentang Imam Mahdi ni, sebenarnya di mana-mana sekarang ni orang dah ramai bercakap tentang Imam Mahdi. Kalau dulu ni nak cakap Imam Mahdi ni, maaf cakap macam cakap hantu kucing. Takut orang. Takut orang. Orang jadi takut maknanya. Orang takut nak cakap tentang dia. Jadi hari ni alhamdulillah di mana-mana sahaja. Kita tengok di YouTube, di masjid, di surau orang bercakap tentang Imam Mahdi. Jadi saya sangat tertarik dengan persoalan yang timbulkan oleh Cik Kamal tadi. Berkenaan dengan adakah tokoh lain sebelum Imam Mahdi. Jadi kalau saya nak imbas semula, nak imbau kembali, bila kita melihat penceramah-penceramah di mana-mana sahaja, ramailah di antara mereka bercakap tentang Imam Mahdi. Mereka bercerita tentang apa ni, ciri-ciri dia, sifat-sifat dia, bagaimana pemerintahan dia, berapa tahun, orangnya macam mana, tanda-tanda Imamul Mahdi. Tapi ada satu perkara yang menjadi rahsia besar, Cik Kamal. Menjadi rahsia besar kepada umat Islam ni. Sebenarnya rupanya kalau orang nak cerita tentang Imam Mahdi, dia kena kaitkan juga. Sebenarnya ada tokoh sebelum Imam Mahdi ni. Sebenarnya ada 3 tokoh akhir zaman yang akan bergelanggang, yang akan berperanan. Yang paling akhir sekali ialah Nabi Isa AS. Itu cakap mana tak boleh ya. Yang sebelum lagi Nabi Isa, Imam Mahdi. Dan sebelum Imam Mahdi ni ada satu tokoh yang menggunakan gelaran, bukan nama dia, gelaran dia, iaitu Fatah At-Tamimi. Daripada saya bawa di sini supaya terang lagi dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa disebutkan apa ya? Daripada An Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Ali faqala sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'u ardan qistan wa adlan fa iza ra'aytum zalika fa 'alaikum bil fata at-tamimi fa innahu yuqbilu min kibaril masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi. Ini dalam kitab Tabrani, ada diriwayatkan oleh Tabrani daripada kitab Awsat, ya. Tadi saya sebut tadi. Jadi maksud hadis ni hadis tu makna cakap Nabi. Cakap Nabi kita kena percaya dah, cakap Nabi. Daripada Umar meriwayatkan bahawa ketika mana Nabi SAW memegang tangan Ali dan berkata, saya ruju akan keluar min sulbi hadza, daripada sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan keharmonian. Fa iza ra'aitum zalika, maknanya apabila kita yakin yang demikian itu akan terjadi. Yang kata Imam Mahdi ini akan merentah dengan apabila yakin terjadi, fa alaikum bil Fatah At-Tamimi, maka kita kena bersama-sama dengan Fatah At-Tamimi. Fa innahu, sesungguhnya dia Fatah At-Tamimi tadi dia datang daripada mana? Daripada bumi timur, belahan timur. Wa huwa sahibu rayatil mahdi, dialah pemegang panji-panji al-mahdi. Jadi hari ni balik kepada ceramah-ceramah di masjid, ya Cik Kamal, di surau. Pagi ini insya-Allah dengan rahmat kasih sayang Tuhan dapat kita teruskan sembang-sembang santai kita ni. Mudah-mudahan ia berfaedah kepada umat Islam seluruh dunia dan khasnya kepada umat Islam Indonesia ni, ya Cik Kamal. Insya-Allah. Jadi balik kepada tadi, ya Cik Kamal. Jadi orang ramai bercerita tentang saya sebut tentang Imam Mahdi, tapi mereka memerlukan tokoh. Siapakah tokoh? Jadi saya nak bagi tahu, ini adalah mukadimah, kita cakap mukadimah.
tanda pertama-tama kezahiran Al-Mahdi itu ialah dengan munculnya seorang tokoh yang membawa gelaran Fatah At-Tamimi. Maka Fatah At-Tamimi ni dia dapat apa? Dia dapat satu kuasa. Dia akan dapat di mana-mana, tak kira ada dunia mana ke negara. Kalau Arab, kalau orang yakin Arab, Arab lah. Kalau yakin belah timur, timur lah. Terpulanglah pada dia orang. Tetapi dia akan dapat satu kuasa bukan dengan rampas kuasa. Bukan dengan jatuhkan orang. Bukan dengan perang, tapi diberi kuasa. Kuasa ni dari nanti akan diberi kepada Al-Mahdi. Jadi kesimpulannya Cik Kamal, kesimpulannya yang kita dapat pada pagi ini ialah sebenarnya ada tokoh sebelum Al-Mahdi. Bukan Al-Mahdi datang dia dapat kuasa negara, bukan. Ada jamaah yang telah disiapkan. Jamaah yang telah disiapkan, orang-orangnya yang telah disiapkan oleh tokoh lain. Seorang tokoh lain yang ada kaitannya dengan Al-Mahdi. Itu yang saya sebut dalam hadis tadi, di mana dia itu apa? Wa sahibu rayatul Mahdi. Dia pemegang panji-panji Al-Mahdi. Mana dia kenal Al-Mahdi, dia ada kaitan dengan Al-Mahdi. Maka bila mana siapa pun yang bersyarah tajuk Al-Mahdi tapi tidak reti, tidak faham, tidak tahu nak mengaitkan dengan Fatah At-Tamimi, maka dia tidak tahu bagaimana sebenarnya proses awal kezahiran Al-Mahdi itu. Ini hanya diperolehi orang yang baca hadis, bukan semata-mata berdasarkan kepada akal, tapi dibantu. Sebab orang-orang ulama-ulama yang alim, dia bukan hanya perah otak akalnya, tapi dibantu dengan bantuan-bantuan oleh Allah. Misal kata kasyaf, dengan ilham. Jadi ampun maaf, jutaan kali kemaafan kepada orang-orang yang tidak meyakini bantuan-bantuan ajaib ini. Mereka sukar mengerti. Walaupun kelihatannya nampak hebat, baca begitu, begini dan serta bukti yang lain, tanpa mengaitkan Al-Mahdi dengan Fatah At-Tamimi, maka orang tersebut telah keliru. Dia bukan maknanya Imam Mahdi datang, muncul, dia dapat negara Islam, itu dia terus perang. Dia ada suatu kisahnya bagaimana tokohnya Fatah At-Tamimi. Maka Fatah At-Tamimi ini adalah satu tokoh yang tak boleh ditinggalkan kerana dia ada kaitan dengan Al-Mahdi, dan dia juga masa yang sama dia ada kaitan dengan Nabi Isa AS. Ini tiga tokoh serangkai. Tiga serangkai lah orang kata tokoh di akhir zaman. Wallahu a'lam. Sekian ya Cik Aman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.